Dan untuk laporan dari negeri di bawah Bayu, langsung bersama Muhammad Syahrizam Awang dengan antara tumpuannya, pusat pemindahan sementara dibuka ekoran kebakaran kampung Tanjung Aru Lama. Syah, teruskan. Terima kasih, Ifa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Susulan kebakaran kira-kira 33 rumah atas air di kampung Tanjung Aru Lama, Kota Kinabalu awal pagi tadi, Jawatankuasa Bencana Dewan Bandaraya Kota Kinabalu telah mengaktifkan pusat pemindahan sementara PPS Dewan Muhibah Sembulan bagi menempatkan penduduk terjejas. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Insinyur Syahelmi Yahya berkata, tempat khas menempatkan barangan keperluan untuk penduduk terjejas juga disediakan bagi memudahkan penyaluran dan penerimaan bantuan termasuk dari pihak luar. Kita sedang mengumpul data untuk melihat keadaan yang lebih jelas dan seterusnya nanti kita akan memberi bantuan yang sewajarnya. Syahelmi ditemui media selepas meninjau lokasi kebakaran di Tanjung Aru, turut menasihati orang ramai agar memastikan pilih bomba di kawasan kediaman dalam keadaan baik bagi melancarkan tugasan pasukan bomba. Terdahulu pasukan bomba berhadapan kekangan ketika pemadaman disebabkan tekanan air pilih bomba rendah dan laluan sempit menyukarkan jentera penyelamatan sampai ke lokasi. Sementara itu, turut melawat lokasi kebakaran, Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif yang memaklumkan bahawa pihaknya telah mengenal pasti madrasah tahfiz yang terjejas untuk disalurkan bantuan. Agensi agama, MUIS, Jahin, Yadim, Tabung Haji, Yapim dan beberapa agensi lain akan mencari jalan membantu setelah dapat senarai yang diperlukan, dan insyaAllah dari masa ke masa kita akan mencari jalan macam mana untuk meringankan beban mangsa yang terlibat. Kebakaran pada pukul 1 pagi ini melibatkan lebih 60 keluarga hilang tempat tinggal. Dalam pada itu, bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai kebakaran di kampung Tanjung Aru Lama berkenaan, bersama wartawan Saleh Jikri yang berada di lokasi. Saleh, silakan. Baik, terima kasih. Seawal pukul 1 pagi tadi, penduduk di kampung Tanjung Aru dikejutkan kejadian kebakaran. Bersama-sama saya ketika ini iaitu pemimpin pembangunan masyarakat Tanjung Aru, Encik Ridwan Haji Akli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan, bagaimana agaknya kejadian kebakaran berlaku di kampung Tanjung Aru ini? Okey, saya mendapat maklumat daripada UPPM, staf UPPM saya yang kebetulan tinggal di lokasi kejadian dan merupakan salah seorang mangsa, dan saya dimaklumkan kejadian berlaku lebih kurang jam 1 pagi. Apabila mendapat maklumat seperti itu, saya terus bergegas ke lokasi kejadian, dan ketika saya sampai di lokasi kejadian memang api agak marak dengan besar dan dengan kuat, dan tapi saya tahu memang ketika itu pihak bomba telah hadir. Namun saya telah menelefon lagi pihak bomba untuk menambah lagi bantuan dan untuk diletakkan di kawasan masjid, perkarangan masjid Kampung Tanjung Aru Lama. Dari segi berapa buah rumah pula terjejas? Rumah terjejas ialah 33 buah rumah yang telah kita kenal pasti dan telah dimaklumkan juga oleh pihak Jabatan Bomba. Okey tuan, dari segi penduduk yang terjejas kebakaran ini, status mereka adakah ditempatkan di pusat pemindahan sementara atau bagaimana? Kita telah memohon agar satu pusat pemindahan sementara dibuka awal pagi tadi. Saya telah memohon kepada pihak DBKK agar membuka Dewan Muhibah Kampung Sembulan, kerana itu yang dewan tertutup yang paling hampir dengan lokasi kejadian. Namun mangsa-mangsa yang ada yang terkesan dengan musibah ini merupakan anak asal Kampung Tanjung Aru. Rata majoritinya memang anak asal Kampung Tanjung Aru dan mempunyai keluarga yang berhampiran juga di sini yang tidak terkesan dengan musibah ini. Mereka majoriti mereka memilih untuk tinggal bersama keluarga, rumah-rumah keluarga yang berhampiran dan berdekatan dengan lokasi. Baik, terima kasih tuan. Terima kasih. Baik, ingat api kecil menjadi kawan, bila besar akan menjadi lawan. Jadi hati-hati kediaman anda, pastikan anak-anak anda tidak bermain dengan api. Silakan. Terima kasih Saleh Jikri dengan laporannya.
Beralih ke perkembangan banjir, jumlah penduduk terjejas yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS menurun berikutan beberapa pusat pemindahan sementara PPS ditutup memandangkan keadaan beransur pulih. Setakat 4 petang tadi, 3,978 orang melibatkan 1,132 keluarga berada di 31 PPS di daerah Tenom dan Beaufort. Menurut kenyataan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, 6 PPS ditutup di Tenom, antaranya Rumah Kebudayaan Paguakon, Rumah Kebudayaan Mandalom Lama dan SK Saga. Ketika ini, 3,375 penduduk terjejas melibatkan 977 keluarga sedang berlindung di 27 PPS yang masih aktif di daerah berkenaan. Sementara itu, di Beaufort, jumlah penduduk terjejas tidak berubah sejak semalam, iaitu 603 penduduk melibatkan 155 keluarga. Mereka ditempatkan di 4 PPS, iaitu Dewan DSP Muhammadun Banir, Dewan Selagon, Dewan Residen dan Dewan Kebudayaan dan Kesenian Bisaya. Susulan peningkatan mendadak kes harian positif COVID-19, langkah kerajaan menyarankan rakyat untuk membuat sekatan Kediri disambut baik pelbagai pihak termasuk Dewan Usahawan Melayu Sabah. Presidennya Datuk Awang Butamam Awang Mahmud berkata, sekiranya semua pihak memainkan tanggungjawab mengamalkan sekatan Kendiri dan kerjasama secara konsisten, usaha untuk melandaikan lengkung COVID-19 sekaligus memutuskan rantaian pandemik dapat dicapai. Jika sekatan Kendiri yang disarankan oleh kerajaan ini kita lihat tidak akan efektif sepenuhnya, maka saya mencadangkan agar perkhidmatan perniagaan yang tidak penting ataupun non-essential services hendaklah ditutup sepenuhnya dalam tempoh 2 minggu mendatang ini. Datuk Awang Butamam menyatakan demikian kepada RTM dalam temu bual eksklusif di pejabatnya di Kota Kinabalu. Mengulas mengenai jumlah pendaftaran penerima vaksin yang masih rendah, beliau berkata usaha perlu dipergiat oleh badan-badan kerajaan maupun badan bukan kerajaan NGO untuk memberi kefahaman kepada rakyat kerana ia bukan hanya terletak di bahu kerajaan semata-mata. Paparan tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Patuhi SOP dan amalkan kawalan Kendiri kerana pandemik masih menular dalam komuniti. Kembali bersama Ifah Azim di Angkasa Peri. Ifah, silakan. Baik, terima kasih Syah.